Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Fasiwakun. Sunat wudu selain daripada apa bismillah, basuh tangan, juga sunat wuduk. Siwak ni dari segi lughah maknanya ad-dalku. Dari segi syarak, kita menggunakan isti'malu udin atau nahwi. Kita menggunakan kayu, ud, atau seumpamanya, ka usnan fil asnan, di seperti mana usnan, sejenis tumbuhan, kita gunakan di gigi, wa ma haulaha, dan di sekeliling gigi. Apa asal siwak ini? Hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata, kalaulah bukan kerana nak menyusahkan atas umatku, katanya, la amartuhum bisiwak, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Kalau bukan kerana aku akan memberati atas umatku, nescaya aku akan memerintah mereka dengan siwak di setiap wudu. Ada sebahagian riwayat katanya, la faradtu alaihimus siwak, nescaya aku fardukan atas mereka siwak di setiap wudu. Jadi hukum siwak ni dia ada 4. Ada kalanya wajib, maknanya apa? Ni aridhi lah maknanya. Hukum tu baru datang lah. Asal siwak ni asal siwak ni sunat. Sunat pada setiap kelakuan, itu asal siwak. Tapi kadang-kadang siwak boleh menjadi wajib apabila terhenti untuk menghilangkan najis. Kalau mulut kita ada najis dan kita tak boleh nak hilangkan melainkan kena brush gigi, wajib. Ataupun mulut kita ada bau busuk yang kita tak boleh hilangkan melainkan kena brush gigi, nak pergi main Jumaat, nak pergi sembahyang Jumaat, mulut kita ada bau busuk, wajib kita brush gigi. Supaya apa? Supaya hilang bau busuk dan kita boleh pergi sembahyang Jumaat. Ada kalanya jadi haram hukum dia, dengan aridhi juga. Apa siwak yang haram? Kita guna siwak orang lain tanpa redha dia, tanpa izin dia, kerana haram, sebab kita guna barang orang. Siwak memang sunat, tapi picalah kawan punya, haramlah, dia tak redha, dia tak izin. Dan ada kalanya hukumnya makruh. Bila hukumnya makruh? Bagi orang yang berpuasa setelah gelincir matahari, lepas zuhur. Imam Nawawi memilih pendapat tak makruh walaupun lepas zuhur. Ada khilaf ulama lah, boleh lah maksudnya. Sebab apa? Sebab kalau kita gosok gigi, dia menghilangkan bau mulut orang berpuasa. Tu kata ulama, kalau busuk mulut kita tu dengan sebab kita puasa, kalau dengan sebab kita tidak, tak makruh. Kita puasa, kita gosok, kan ada rasa kayu arak tu. Athar tak apalah, jangan telan ain dia saja. Kita banyak tidak bulan puasa, tu tak apa gosok pun. Sebab apa? Bukan busuk mulut puasa tu, busuk mulut tidak. Yang makruh hilangkan bau ni, bau busuk mulut sebab berpuasa. Ada hukum harus? Tak ada. Harus bersiwak? Tak ada. Sebab asal kaedah dia, asal dia sunat. Apabila benda yang asal sunat, maka dia tak datang harus. Tak ada hukum harus sebab asal dia sunat. Jadi sunat di mana saja, bila-bila boleh nak bersiwak, boleh. Duduk siwak boleh, nak bangkit berdiri siwak boleh. Siwak ni
banyak faedah dia. Banyak faedah dia. Di dalam hasyiah I'anah dia meletakkan ada banyak. Di antaranya apa? Yuthhirul fam, boleh membersihkan gigi. Memang siwak, kalau betul-betul orang yang pakai dia memang gigi bersih. Kita kata beruih gigi, power lagi, ada ubat gigi apa? Tak, siwak sebenarnya kita tu ambil sunat je. Kita tak jadikan dia amalan. Sebenarnya orang yang betul-betul jadikan amalan dengan siwak ni, gigi dia bersih. Ada orang yang memang dia tak pakai beruih gigi, dia pakai siwak dan gigi dia putih bersih. Tapi gosok sungguh lah. Ambil wahab bosak lagu ni, tonyoh habis semua. Ikut cara yang betul, tonyoh sampai habis semua lah. Kita hari ni kita nak ambil fadilat kan, kita hanya sikit habah depan ni sikit, ambil lidah sikit. Kita buat sikit-sikit. Apa nak ambil fadilat. Tak, orang yang betul-betul siwak ni maknanya setiap masa dia guna siwak. Apa makan dia siwak banyak. Bersih mulut. Boleh membersihkan mulut. Boleh mendapat redha Tuhan. Siwak juga mendapatkan redha Allah. Itu di antara kelebihan dia. Sebab siwak ni salah satu sunnah Nabi. Sebab siwak ini kata ulama di antara faham daripada hadis Nabi tadi, siwak ini salah satu benda yang Allah bagi pilihan kepada Nabi. Allah bagi pilihan kepada Nabi nak wajibkan ataupun tidak. Sebab dalam hadis Nabi ada riwayat dia kata la faradtu alaihimus siwak, nescaya aku fardukan atas mereka siwak. Tapi Nabi takut masyaqqah atas kita, Nabi pun kata tak apa, tak payah. Kalau tidak, kalau bukan kerana masyaqqah, Nabi kata wajib. Takkan Nabi pandai buat hukum? Tak, daripada Allah. Allah yang memberi kepada Nabi. Wajib ke sunat ke apa tu daripada Nabi, daripada Allah. Syariat daripada Allah. Maka faham dari situ ulama kata Allah bagi pilihan kepada Nabi. Boleh jadikan siwak ni satu kefarduan. Nak wuduk siwak dulu. Boleh tak jadikan satu kefarduan. Maka Nabi pun kesian ke umat dia, kata kalau fardu ni berat lah, tiap-tiap wuduk nak kena siwak. Maka Nabi tak wajibkan atas umat dia. Maknanya itu satu ibadah. Siwak ni adalah ibadah. Bukan hanya takat membersihkan mulut, dia mendapat redha Tuhan, memutihkan gigi, mengelokkan bau mulut, membetulkan tulang belakang. Di antara faedah dia kan, orang yang selalu bersiwak, dia tulang belakang dia lurus, dia tak bongkok. Kuat tulang belakang. Sebab tu Nabi bersiwak, suka bersiwak, sahabat bersiwak, mereka boleh naik kuda perang waktu umur 60. Waktu 50 boleh lagi naik kuda perang, tulang belakang tak bongkok lagi. Sebab mereka suka bersiwak. Dan mengkejapkan gusi-gusi. Mengkejapkan gusi sebab kita selalu bersiwak. Dan juga melambatkan uban. Itu faedah dia. Disebut yubti'us syib, makna dia uban kita ni lambat keluar. Nampak muda lah. Orang rajin bersiwak ni dia muda. Dia membersihkan kejadian. Wa yuzakil fitnah, mencerdikkan. Rajin bersiwak ni otak cerdas. Test tengok anak tu, ajak rajin gosok gigi sikit. Lepas makan gosok gigi, mandi gosok gigi. Tiap-tiap lepas makan tu gosok gigi. Letak satu beruih gigi kat sinki tempat basuh tangan. Habis makan gosok sikit. Baru tak pakai ubat gigi pun tak apa, nak pakai beruih gigi pun boleh. Bukan nanti kena kayu siwak tak. Berus gigi pun boleh. Kita dah biasa rumah beruih gigi. Nak beli kayu siwak tak ada jual, pakai beruih gigi tu lah. Habis makan tu ambil berak sikit, tak pakai beruih gigi pun tak, ubat gigi pun tak apa, pakai beruih gigi. Kalau anak-anak tu bagus dilatihkan dengan amalan bersiwak ni. Mulut dia pun, gigi dia pun cantik, menambahkan kecerdikan. Lagi melipat gandakan pahala. Ibadah yang kita sertakan dengan siwak berganda-ganda. Kalau kita baca Quran, kita siwak, berganda. Kalau kita nak sembahyang, kita siwak, berganda. Kan? Padahal amalan dia ringan je. Orang yang takbir tak siwak,
tak sama dengan orang yang takbir. Dia tarik sekali, berat, tarik sekali, sekali dua dengan niat amalan bersiwak, pahala dia Masya Allah banyak. Tak ada ringan dia. Habis tak ada siwak, ambil kain baju boleh perak sekali, pahala dia berganda-ganda. Kita ni nak keuntungan, nak tu lah kan. Kita ni orang bisnes akhirat ni, dia nak pahala banyak. Sebarang kesempatan untuk melipat gandakan amalan, kita kena ambil peluang. Dan lagi memudahkan roh dicabut. Cabut roh ni sakit lah kan. Ulama cerita, ya Allah, dia sebab roh kita ni duk lama ni dengan badan kita ni, bila nak tarik sakit lah. Rasa setiap juzuk badan kita semua rasa, dari hujung kaki dia lagu kuku ni, kita nak cabut, nak berpisah macam mana, sakit lah. Tu baru satu bahagian kan, kuku nak cabut, nak selit, nak apa orang panggil, kulit, nak koyak kulit ni, nak pisahkan kulit dari badan macam mana. Sakit setiap juzuk kita akan rasa sakit. Tu roh tu. Nak cabut tu kata ulama macam pedang, beratus-ratus pedang ditikam, cap kesakitan. Sebab tu orang kalau amalannya teruk, mata sampai terbelik sebab apa? Sakit, tak tahan, tenganga mulut sakit. Di antara amalan mudah apa? Siwak. Amalkan bersiwak. Benda ni tak boleh istiqamah kalau kita tak cuba latih. Kalau kita latih, maka insya-Allah istiqamah. Sebab tu anak-anak kecil tu ajak, jangan paksa-paksa. Anak-anak ni tak boleh nak paksa. Kita dengan dia lah, siwak mai. Ajak dia latih siwak. Bila dia lama-lama biasa, tak apa, kita pun duk berlatih anak, kita pun terbiasa juga nanti. Jadi memudah. Ada sebahagian satu kisah tu kan, yang dia selalu siwak. Dia ada siwak. Siwak ni ada di mana-mana sebenarnya, kena letak di mana-mana. Ada fulan ni dia nak tidur, dia letak siwak atas kepala dia. Dia nak tidur, tarik, tidur, letak atas kepala. Bangkit esok subuh, ambil gagal siwak dulu, perak. Memang sunnah. Kita dah buat tu, dia dah bangkit pagi gosok gigi. Dia lah tu. Tapi hak ni dah, dia letak kayu siwak di kepala dia. Maknanya benda mula-mula siwak dulu. Ambil, serap dulu siwak. Sehinggalah satu masa malaikat mencabut roh dia, dia pun tak sedar. Dia bangkit-bangkit, dia gagau-gagau atas kepala, tak ada. Mana kayu siwak? Dia panggil anak dia. Dia panggil anak dia, ya Muhammad, mana siwak bapak? Tak ada. Lah kali malaikat yang jawab, hang duduk dalam kubur ni. Dalam kubur dah. Dia tak sedar, kata dia meninggal. Mudah. Tak rasa sakit apa. Sakit lah meninggal, nak mati sakit. Amalkan bersiwak, Allah permudahkan. Dan juga di antara fadilatnya lagi, memudahkan syahadah ketika mati. Ini besar lah. Nak mati kita boleh mengucap dua kalimah syahadah. Ada orang yang susah nak mengucap dua kalimah syahadah. Ni last ni, mati ni penentu ni, bahagia ataupun celaka. Orang yang tak mampu nak ucap dua kalimah syahadah tu ditakuti lah. Orang talqin kat dia, la ilaha illallah, tak boleh nak cakap. Walaupun kalimah yang ringan, berat tu berat. Tapi ada orang yang mudah. Di antara amalan memudahkan kita mengucap dua kalimah syahadah apa? Bersiwak. Istiqamah lah maknanya. Kita ni orang yang istiqamah bersiwak, insya-Allah Allah mudahkan untuk kita sentiasa boleh mengucap syahadah. Dan juga orang yang idamatuhu wa idamatuhu, katanya orang yang sentiasa mudawamah, ni disebut dalam hasyiah. Orang yang sentiasa mudawamah bersiwak ni, Allah wariskan kepada dia keluasan, kekayaan, rezeki mudah. Itu orang yang rajin bersiwak. Sebab apa? Sunnah Nabi. Itu amalan. Apa kena mengena siwak dengan rezeki murah? Dia memang tak ada kena mengena. Ada kena mengena apa? Sebab kita beramal dengan sunnah, Allah mudahlah. Kita beramal dengan sunnah, kita menjalankan tugas kita sebagai hamba, maka Allah bagi ganjaran dia. Di antara ganjaran dia apa?
Allah bagi kekayaan, mudah rezeki. Sijin siwak. Sehari nak berapa kali? Setiap masa kalau boleh rajin-rajin. Naik buhlang kereta ada satu. Nak masuk kereta, nak bawa kereta berat, tarik dulu. Nak turun kereta, tarik dulu sekali. Masuk, mana ada sentiasa nak baca Quran, nak mengaji, nak apa. Dulu masa mengaji di Ribat ada syekh tu. Dia nak latih anak murid dia. Syekh saya lah, Syekh Husin Al-Khatib, ingat. Dia suruh bawa semua siwak. Siapa tak bawa kena denda. Mengaji tu. Sebelum ngaji. Mana siwak, orang semua siwak. Tengok siapa tak ada. Anda tak ada siwak, bangkit. Siwak dulu sebelum ngaji. Berat. Tu mula kelas. Lama-lama pelajar dia sentiasa ada lah. Dia sebelum kelas tu macam-macam dia tanya. Bukan siwak je. Sebelum nak mula kelas, siwak mana? Main duha tak tadi? Tak mayang lagi, bangkit semayang. Qadha. Bangkit qadha. Ngaji pas zuhur. Tak mayang duha ni, bangkit qadha. Tadi semayang zuhur duk sah mana? Sah belakang ke sah depan? Sah nombor 2, sah nombor 3. Lepas siapa sah belakang? Sekali-sekala tak apa. Kalau kerak-kerak dia marah. Dia banyak dia tanya. Dia nak suruh kita bukan buat apa pun, tapi bila duk tanya-tanya macam tu kita malulah kalau kerak-kerak duk sah belakang ni. Kerja duk sah belakang. Jadi dia tanya, dia nak latih lah anak murid dia. Bagus luas, murah rezeki. Dan juga mereda ataupun menghilangkan sakit kepala, mengurangkan sakit kepala. Kalau orang yang selalu kerak-kerak sakit kepala, cuba beramalkan kerap-kerap siwak. Dia kerak sakit kepala, cuba kerap-kerap siwak, tengok. Kata ulama, dia boleh menghilangkan sudak, meredakan sudak ni sakit kepala. Dan dia kata menghilangkan kesakitan dan balgham di bahagian kepala. Balgham ni lendir-lendir yang berlebihan tu lah. Kadang-kadang kita bila ada lendir lebih ni, dia ada penyakit, dan dia kurang cerdas dan sebagainya lah. Lendir kena ada dalam badan kita, tapi kalau ada lebih-lebih ni, dia kadang dia tak apa nak bergui. Jadi banyak bersiwak ini katanya baik, menguatkan gigi. Orang yang sentiasa bersiwak ni giginya kuat. Gigi dia pecah habis dah pun tak tertanggal-tanggal lagi, susah nak cari lagi, gigi kuat. Dan juga menajamkan mata. Orang yang rajin bersiwak ni mata dia terang. Sebelum mata kelabu rajin bersiwak. Siwak selalu, insya-Allah matanya terang. Dan juga menambah kebajikan pahala tu. Kita duduk saja-saja siwak pahala. Kan? Pahala siwak. Dan juga menggembirakan malaikat. Malaikat suka dengan bau mulut orang yang suka bersiwak ni. Malaikat rahmat mai. Malaikat rahmat kalau mai duduk kat kita, dapat rahmat lah. Kalau malaikat rahmat lari daripada kita, rahmat nak mai ikut mana? Dan juga malaikat mengiringi kita kalau kita keluar nak pergi sembahyang. Kita nak siwak dulu. Nak keluar rumah, siwak dulu. Malaikat mengiringi kita. Nak keluar pergi sembahyang, siwak. Nak sembahyang, siwak. Dan juga diberikan kitab amalan kita dengan tangan kanan. Ini hak ni disebut di dalam ni, no? Sebut di dalam tu. Orang yang rajin bersiwak ni, Allah bagi kitab buku amalan dengan kanan. Ashabul yamin, orang yang dapat buku amalan kanan, bahagia amalan. Ada orang buku amalan dia dapat tangan kanan, ada orang buku amalan dapat tangan kiri, ada orang dapat buku amalan dia dapat kok belakang. Dia buku amalan belakang. Syabahkan Adli kata hari ni kecil-kecil lagi dah diajak buku amalan letak kat belakang. Pergi sekolah kat life bag tak kat belakang. Tak apa, dah buku bahasa Arab, buku muqaddam apa semua, tak buku amalan di sebelah dah belakang. Kecil-kecil lagi dah diajar begitu. Padahal dalam Quran kata tu
orang yang celaka tu dapat buku amalan kat belakang. Tapi di akhirat lah, bukan kata orang pakai beg tu celaka tak. Tapi maknanya orang buat gambaran sekarang ni, diajar buku amalan tak kat gantung kat belakang. Kita kidik tangan kanan. Tak ada salah. Sandang belah kiri. Sekarang tak belakang. Taklah salah, bukannya salah tak. Cumanya gitulah. Orang kata apa-apa pun kita ada tafaul, kita nak ambil hak sempena, hak baik lah. Kita nak sempena baik. Kita pegang kitab pun pegang tangan kanan, kita tak pegang tangan kiri. Sebab apa? Mudah-mudahan kita duk pegang kitab tangan kanan, nanti dapat buku amalan pun tangan kanan, hak baik lah. Dan juga menghilangkan penyakit juzam, penyakit kulit ni, dan mengembangkan harta dan anak. Dia kata tanmiyul mal wal aulad, mengembangkan harta dan anak. Kalau kita ada duit apa semua, dia kuih beranak pinak, anak pun kuih beranak pinak. Anak ramai lah. Dan juga menjinakkan manusia tu di dalam kubur. Kita duduk dalam kubur, hati kita tenang, ada ketenangan. Maknanya Allah jinakkan hati. Masuk dalam kubur ni takut, duduk sorang-sorang. Kita pergi mana-mana pun kalau kena duduk sorang-sorang, kita risau. Berjalan mana-mana, duduk di tempat mana-mana, orang lain tak ada, kita seorang lah duduk situ. Tak pun jadi lemah perut lah. Kalau ada kawan, syok sikit. Nak pergi jalan jauh ni, kawan duduk sebelah boleh menyembang, hati tenang. Kalau seorang-seorang ni, dia lain sikit. Tambah duduk dalam kubur. Kubur bukannya ada internet pun nak main Facebook dulu apa kan, tak ada. Tapi kubur ni raudatan min riyadil jinan lah. Satu lubang atau satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Kalau orang tu bahagia, kalau celaka hufratan min hufarin niran, lubang dari neraka. Kubur tu. Jadi rajin bersiwak. Rajin bersiwak maknanya dia selalu ingat kepada sunnah. Maknanya hak lain pun dia akan ingat lah. Dia apa amalan pun kalau kita istiqamah amal, dia ada kelebihan dia. Dan juga di antara kelebihannya lagi, malaikat maut mai ketika nak cabut roh tu dengan rupa yang baik. Malaikat maut ni dia mai macam-macam rupa. Kalau hak amal tak baik tu, dia mai muka tu ganas, cengeng, takut. Tengok takut tak cabut roh lagi, ketak lah. Kita ni kalau mai hak jenis muka cengeng-cengeng tu, kita pun naik lain macam. Tapi kalau mai hak jenis mai senyum, kita pun seronok kan. Walaupun dia nak main saman kita, senyum, aku tak pakai khidmat dah, saman lah. Kita pun tak apa saman, tapi kita tak ni. Kalau hak mai, ni pasal apa ni? Kita baik macam malaikat maut ni, dia mai tu mai dengan muka baik. Muka lembut. Orang soleh ni malaikat semua mai hak muka jernih-jernih belaka. Nabi dan para awliya ni malaikat main tanya dulu, boleh izinkan tak masuk, nak cabut nyawa ni, izinkan tak? Nabi malaikat maut minta izin dulu. Tuhan hantar suruh mai cabut nyawa. Kalau engkau izinkan, aku akan cabut. Kalau tak izinkan, aku akan balik. Itu habaq kat Nabi. Kalau Nabi kata tak mau, maka malaikat maut balik, tak mati, tak wafat lagi. Tapi tak, Tuhan lebih memilih nak bertemu dengan Tuhan Rafiqul A'la. Semua orang soleh tak mau hidup lama-lama. Semua orang soleh nak mati. Kita yang tak soleh ni je yang nak hidup lama-lama. Mereka nak cepat-cepat mati. Itu rahmat. Sebab tu umat Nabi Muhammad umur pendek. Allah bagi kelebihan. Orang yang soleh ni mereka nak mati awal. Jadi siwak tu habis nah. Patah balik kepada matannya, syarahnya. Katanya ardan fil asnan, secara melintang. Baca ardan fil asnan, pada gigi, zahiran, zahir gigi, wa batinan, dan batin gigi,
wa tulan fil lisan, dan memanjang pada lidah. Gigi melentang macam tu, lidah macam tu, memanjang. Gigi melentang. Kalau gigi buat belagu tu, kata ulama makruh. Kita diajar begitu gosok gigi. Tapi di dalam sunnah memanjang begitu hukumnya makruh. Hak sedap dia memang kita dah. Ini budak-budak pun dia sedap lagu ni kan. Pergi sekolah doktor gigi ajak, jangan gitu, bukan kita begini. Tak apalah, boleh je juga. Tapi kalau kita nak patah balik kepada sunnah ni, dia kata makruh lah. Tak ada masalah nak gosok gigi. Siwak kita nak buatlah gini, ikutlah sunnah. Doktor dia ada sebab, dia kata kalau macam ni masuk celah-celah gigi. Tapi kalau ikut sunnah ni, dia ada hikmah dia yang tersendiri kan? Nabi ada hikmah dia. Setiap apa yang didatangkan oleh Nabi ni, hikmah dia ada. Kadang-kadang manusia tak jumpa. Jadi kita lagi suka hak mana? Nak ikut yang sunnah kah ataupun yang bukan sunnah? Bersiwak tu sendiri dah sunnah, tak apa dapat pahala dah. Tapi cara dia pula, cara dia pun kalau kita ikut sunnah juga, lagilah dapat, lagilah bagus kan. Maka begini cara dia. Cara pegang dia apa? Cara pegang dia begini kan, 3 jari di atas, 2 jari di bawah, ibu jari di bawah, jari kelingking di bawah. Pegang. Bergigi kita pun pegang lagu tu lah. Kita ada cara-cara yang disebut oleh ulama, tapi cara yang diambil daripada Habib Salim, dia kata mulakan ke kanan atas, tarik ke kanan atas, ke bawah, naik balik atas, turun bawah. Jadi nombor 8. Nombor 8. Atas kanan, bawah, atas ke kiri, bawah, begitu. Ini hak bahagian dalam. Hak bahagian zahir lah, tu lidah, itulah tarik. Tak. Lepas tu kalau kita nak tonyoh macam mana 14 tu, tonyoh tonyoh lah, nak ikut dalam kot lah. Tonyoh ikut bahasa kita nak tonyoh. Mula-mula kita biar sunnah dulu buat kaedah yang tu. 1, 2, 3. Kalau kita gusi ada, tonyoh sekali gusi-gusi. Kalau macam kayu arak tu kadang dia keras sikit kan. Kalau macam kayu zaitun tu dia lembut sikit. Boleh tonyoh dekat gusi. Kayu zaitun tu dia macam kelak-kelak, pahit-pahit tapi lama-lama dia tak pahit lah. Dia lama-lama kita guna dia hilang lah dia punya pahit. Dan dia tu lembut sikit dia punya tu. Kita tonyoh tu tak apa nak sakit. Tapi bukan tangan kiri lah, ni tangan kiri. Tangan kanan lah. Guna tangan kanan itu afdal. Sahabat lepas siwak dia akan letak di atas telinga. Dia letak atas telinga kiri. Siwak. Lepas siwak dia letak atas telinga kiri. Siap-siap. Besar sangat pen ni terdekat. Kena panjang ke dia pendek? Kena panjang ke dia pendek? Ikut kod hak ke bahasa boleh lah. Panjang ke dia pendek? Boleh lah tak tu. Jangan panjang sangat. Panjang sangat pun tak apa, tu okeylah tu, boleh lah. Kita buang tu panjang, tapi hak pecah-pecah tu pendek. Lebih kurang lah. Pendek sangat pun dia tak macam burus kan. Tak lekat nah. Ada dia ada orang tak lekat. Ada lekat. Tu. Sahabat pergi perang ikat siwak kat pedang. Ikat siwak di pedang. Kita beli siwak banyak-banyak, simpan. Tak dalam kereta, bawa dalam jubah, buh lah mana-mana pun, simpan selalu. Boleh. Ada doa dia. Sunatlah kita kata waktu awal nak siwak tu, Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, putihkan dengannya gigiku. Wa syudda bihi lithati. Dan apa, teguhkan dengannya lithati, apa, gusilah.
Wathabbit bihi lahati. Lahati ni apa? Langit-langit. Wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, putihkan dengannya gigiku, kuatkanlah dengannya gusiku, dan tetapkanlah dengannya langitku, dan berkati bagiku padanya. Ya arhamar rahimin. Tak ingat nak baca doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Zak. Boleh. Doa lah apa pun. Doa sebab ni doa yang sempena. Boleh Allah balikkan. Ni sempena dengan gosok gigi. Bagus ni. Bayyid bihi asnaninya. Dah di dalam tak ada, memang tak ada pun. Tak ada. Tapi Isnani tu dah. Isnani tu dah. Tak ingat baca bismillah. Sudah. Kalau boleh ingat. Tak boleh, tak ingat semua, baca separuh. Allahumma bayyid bihi lisani. Boleh baca. Putihkan. Ya Allah, putihkan dengannya, dengan siwak tu, asnani, gigiku, wa syudda bihi lithati. Kita kata apa? Ikatkan ataupun kuatkan dengannya gusiku, wa thabbit bihi lahati, dan tetapkan dengannya lelangitku. Wa barik li fihi ya arhamar rahim, dan berkatilah bagiku padanya. Minta dapat keberkatan. Doa. Setiap masa ada doa, setiap tempat ada doa. Minta Allah bagi keberkatannya. Lahati. Kayu apa? Tak. Kayu yang wangi-wangi .
Ya. Kayu baru. Kayu dan kayu atau kayu atau baru. Adalah lebih afdal dari yang lainnya. Yang boleh tengok ini kayu baru yang berbau. Tak baca lagi tu. Tak sampai lagi. Kayu tu gaharu lah. Tu gaharu lah. Tak sampai lagi. Ada sebut lah. Ada lah. Tak sampai lagi. Bila? Kenapa lil khabaris sahih? Kerana ada hadis khabar yang sahih. Laula asyqa, kalaulah bukan kerana asyqa, takutkan masyaqqah, kesusahan, ala ummati, atas umatku, la amartuhum bisiwak, nescaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli wudu'in, di setiap wudu. Kalau bukan kerana takut ni Nabi nak suruh, takut umat dia susah, Nabi suruh. Tapi tak, Nabi tak suruh. Tapi tak suruh pun maknanya benda tu penting lah. Ay amara ijabah, yakni ataupun amra ijab, yakni perintah kewajipan. Kalau bukan kerana takut susah, Nabi nak suruh jadikan benda ni wajib. Tapi dah, Nabi kesian kat kita. Kesian kat kita, jadi tak wajib. Bahkan sebahagian peperangan kan kita cerita lu menang dengan sebab siwak. Ketika mana Islam payah nak menembusi benteng, maka ditanya, apa sunnah yang hampa tak buat, hampa bangkit mayang malam tak? Dah perang banyak hari ni, tak boleh nak tembus benteng musuh. Tanya, mayang malam tak? Mayang belakang. Mayang tahajud tak? Mayang belakang. Witir buat tak? Duha buat tak? Tanya sunnah buat tak? Lah kali tanya, siwak ada tak siwak? Kita tak ada. Pergi perang kan, kadang-kadang tak buat. Maka general perang pun kata, pakat pi kerabat pokok, pi cantas mana dahan, pakat siwak semua. Mereka pun pakat naik kerat dahan-dahan, pakat duk. Musuh ni tengok, ui, mereka asah gigi. Habis dah balik bagi tahu kat raja datang ni, kita kena menyerah. Mereka pakat asah gigi nak makan kita. Ni zombie kata. Takut. Tadi perang biasa je, ni depa asah dah tak boleh nak buat apa, depa nak makan kita. Last kali menyerah lagu tu ya. Itu kata apabila beramal dengan sunnah, maka Allah buka. Yang nak bagi menang tu Allah, maka dia boleh buat dengan apa cara pun. Jadi kita kalau beramal dengan sunnah, Allah akan buka jalan kita. Beramal dengan sunnah ni termasuk dalam taqwa. Orang yang bertakwa itu maknanya orang yang beramal dengan sunnah. Sebab ulama kata imtithalul awamir, menjunjung perintah Allah. Jadi salah satu yang menamakan kita ni orang bertakwa, beramal sunnah. Ambil kayu sugi, ini maknanya takwa. Tu khatib kata ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Macam mana takwa? Salah satunya ambil sugi. Bila kita bertakwa dengan Allah, maka Allah akan buka jalan kita. Kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah bukakan jalan. Kita ada kesempitan, pening tak tahu buat apa, bertakwa pada Allah, beramal dengan sunnah lah maknanya Allah buka jalan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki yang tak kita kata tak disangka-sangka. Sebab tu tadi ulama kata siapa rajin berzeki, rezeki dia murah. Sebab apa? Sebab rezeki kita beramal ni takwa. Allah janjikan orang yang bertakwa tu dibuka. Siapa yang bertakwa ni Allah bagi ilmu pengetahuan kepada dia. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah mengajarkan kepada kita ilmu laduni dan ilmu sebagainya. Sebab tu di dalam fawaid ini disebut apa? Siapa yang bersiwak mencerdikkan minda. Itu semua apa? Kerana kita amal sunnah, bertakwa kepada Allah, dan Allah ni ada bersama kita. Innallaha ma'al muttaqin. Innallaha ma'al muttaqin. Allah ni bersama orang-orang yang bertakwa. Sebab tu bila Allah bersama kita, segala-galanya mudahlah.
atau roh pun dia mudah cabut dan sebagainya. Itu sunnah nabawiyah. Habis. Kemudian katanya wa yahsulu bi kulli khashinin wallahu a'lam. Siwak tu dengan apa? Dia akan ceritalah kayu lah apalah semua tu akan cerita nanti. Kat Susah tu. Nak baca tak? Ha? Okey. Wallahu a'lam.